Okey, segmen pemain eksklusif. Kali ini kita bawakan pemain paling eksklusif untuk Liga Malaysia 2023. Siapa lagi kalau bukan CEO MFL, Datuk Stuart Ramalingam. Thank you, Datuk. Untuk segmen pemain eksklusif, segmen untuk pemain tapi kita bawakan CEO lah. Tak apalah, industry player lah. Okey, tapi kalau pemain nombor berapa, Datuk? JC? Masa start main nombor 14, 14. lepas tu nombor 10. Nombor 10 tu memang kena, Datuk. Nombor 10 ni biasanya handsome. Aduh, tak ada. Saya Tak. pun nombor 10, Datuk. Ya ke? Okey, rumusan Datuk. Ya. Tak banyak nak cerita, rumusan 2003 Datuk. Sikit. Mencabar daripada implementasi benda-benda baru, sepak mula 5.5 antara implementasi baru tahun ni yang pada awalnya mencabar tetapi menjadi satu norma baru dalam liga kita yang saya rasa diterima baik oleh penyokong dan juga oleh pasukan, ya. Mungkin pada awalnya tidak, tapi selepas minggu keempat, minggu kelima dah diterima baik. Itu antara pembaharuan. Impak liga kita daripada segi isu-isu yang berbangkit dalam liga, kami kecewa dengan mungkin perkara-perkara yang kita hendak elak daripada liga tahun ini telah kita lihat semula dan menjadi pengajaran kepada MFL untuk kita perbaiki sistem dalaman yang kita sedia ada dan untuk memastikan kerjasama dengan pasukan untuk mengelak perkara ini daripada musim hadapan. Alright, dan bagi saya memang luar biasa, musim yang luar biasa sebab ada coach yang keluar, ada coach yang masuk, isu luar padang dan sebagainya, tetapi yang mencuri perhatian kita dari segi image Liga Malaysia itu sendiri apabila ada pasukan, kita mention lah Kelantan, dibosi dengan lebih daripada 100 gol. Jadi macam Datuk melihat situasi ini, Datuk, sebagai penganjur Liga Malaysia? Mungkin daripada pandangan pasukan Kelantan, diorang ada sebab lah apa yang telah berlaku dalam second window Liga Malaysia. Diorang ada transfer ban, selepas transfer ban ada isu mengenai pendaftaran pemain, dan juga mungkin an exodus of big group of senior players yang ditinggalkan hanya pasukan-pasukan pemain pasukan pembangunan. Dan kita tengok daripada second window tersebut onwards memang pasukan Kelantan telah bolos gol yang amat tinggi. Untuk liga kita, kita tengok daripada segi competitiveness. Ya, so bila ada scoreline yang amat tinggi, bermakna competitiveness tu adalah rendah. Dan apa yang telah berlaku di peringkat home game Kelantan, penyokong telah berkurangan dengan banyak. Ya, so daripada image liga, itulah senario yang kita terpaksa hadapi. Dan kita sedang juga dalam proses pembincangan mengenai isu-isu pasukan Kelantan, dan saya harap semua perkara yang berlaku dalam dan luar padang di Kelantan dapat diselesaikan. Okey, tapi personally memang saya pun rasa sedikit apa orang kata tak best lah, Datuk, sebab banyak sangat bolos tu, Datuk. Terlalu tinggilah. Untuk satu liga profesional, liga nombor 1 kebangsaan. Mungkin satu atau dua perlawanan kita tengok dekat mana-mana liga pun ada some odd games yang scoreline yang tinggi, tetapi not every game. Alright, okay, Datuk, mungkin boleh bagi secara eksklusif dekat temu bual ni status pasukan Kelantan? Dia telah menghadapi dua deadline yang telah ditetapkan oleh FIB, 30 November dan 30 Disember. 30 November adalah pembayaran kepada tunggakan gaji pemain tempatan. Perkara itu telah laporan mengenai pembayaran tersebut telah diserahkan kepada FIB. Saya berjumpa petang tadi dengan pengurusi FIB, Badan Pelesenan MFL, dan satu mesyuarat akan diadakan minggu ini akan membincangkan status pasukan Kelantan. So tanpa memberitahu apa yang telah dibincangkan, untuk makluman semua juga, MFL tidak mengambil keputusan. Itu badan independen atau independent body FIB yang mengambil keputusan mengenai lesen. So kita perlu menghormati proses FIB tersebut. Tetapi saya boleh katakan di sini FIB memandang serius apa yang berlaku di Kelantan dengan isu-isu selain daripada bayaran yang mungkin lewat, tetapi isu yang kita dengar
mengenai pembayaran tersebut. Agak-agak bila boleh settle Datuk, sebab tim pun nak prepare tim next year kan, jadi pemain pun nak tahu kedudukan mereka. Betul. Masuk dan keluar tu. Sama macam MFL, kita pun nak sediakan jadual dengan kalender dan juga bilangan pasukan yang akan bertanding dalam liga. So kita perlu menjelaskan perkara ini secepat mungkin. Saya pasti FIB akan berjumpa minggu ni dan sebelum hujung minggu ni satu keputusan akan diambil oleh FIB. Okey, itu status pasukan Kelantan. Isu lain juga Datuk, memang menyelubungilah MFL ni kan. Isu tak announce tim ke Piala Asia. Katanya selepas habis liga, tapi tak tahu, saya rasa saya tak perasan ada announcement. Belum lagi, tapi akan keluar dalam beberapa jam lagi. Dan semua penyokong boleh lihat sendiri. Kadang-kadang spekulasi ini menjadi dalaman MFL, menjadi bahan persoalan juga, di mana netizen sometimes create a dramatic or a conspiracy theory. Teori sendirilah. Teori sendiri, walaupun ada hubungan komunikasi rasmi, surat rasmi, hubungan dengan AFC. Benda yang resmi ni tak boleh main tukar-tukar lah. Dan kadang-kadang kita lihat sendiri. Kami tahu daripada dahulu pun setelah habis liga kita akan membuat pengumuman seterusnya. Liga habis semalam dan kita akan membuat pengumuman tak lama lagi. Okey, sebelum ni sama jugalah dia punya approach dia. Habis liga baru announce, bukan dah layak announce. Untuk tahun ni kita mengambil keputusan untuk membuat pengumuman hanya selepas liga tamat. Bila JDT memenangi liga, kita tidak membuat apa-apa pengumuman pun. Dan kita hanya akan gabungkan pengumuman tersebut selepas liga berakhir. Okey, itu dia sebab dia. VR Datuk, katanya nak buat 2023 tapi tak jadi kan? Apa cerita Datuk? Cost dan training. Right? So untuk kita laksanakan untuk musim ini, kos yang amat tinggi dan juga proses mendapat kelulusan FIFA adalah proses yang amat panjang. So walaupun niat untuk kita adakan VAR musim ini ada, tetapi daripada segi kekangan bajet yang amat tinggi diperlukan dan juga segi masa untuk memastikan kita liga sedang berjalan, appointment untuk referee di peringkat Asia semua sedang berjalan, untuk kita memberhentikan satu waktu untuk membuat semua kursus tu agak lama. Tetapi saya berterima kasih kepada Datuk Amidin, pengerusi Jawatan Kuasa Pengadil FAM, Datuk Siva Sundram, Datuk Ghani, yang Presiden MFL yang bekerja untuk memastikan pelaksanaan untuk musim depan. Tanpa penglibatan individu-individu ini, kita tak boleh juga sampai ke tahap fasa 3 yang sedang ada kita. Dan pada bulan 2 nanti kita di fasa 4 di mana pemeriksaan teknologi VAR. Di sini truck VAR dan satu testing perlu dilaksanakan untuk untuk FIFA memberi endorsement kepada VAR Liga Malaysia. So ini menjadi titik penting untuk kita di dalam persediaan untuk musim hadapan adalah bulan 2 tahun hadapan. Astro pun kena buat kerja juga tu. Betul, produksi kerjasama bersama Astro untuk tahun depan, dan itu juga menjadi garis masa kita untuk ke musim yang akan datang, disebabkan kita perlu buat bukan sahaja satu perlawanan untuk dapat cop FIFA, tetapi juga testing teknologi kita di stadium di Kedah, di stadium di Kelantan, di Terengganu, di Sabah, Sarawak, untuk pastikan kestabilan delivery of VAR dan production untuk musim 2024 tidak akan terganggu. Kontrak pemain Datuk yang berlaku tahun ni, banyak pasukan terpaksa kehilangan pemain pada Disember. Diorang ni tak tahu ke macam mana Datuk? Dan yang kedua, untuk season depan macam mana kontrak pemain? So saya tak pasti apa yang berlaku. So from a case to case sense or team sense, mungkin pemain yang berakhir kontrak pada bulan November tahun ini adalah dia sudah berkontrak panjang dengan satu pasukan dan memang kontrak dia berakhir dan tambahan masa sahaja. Itu mungkin berlaku. So saya tidak terlibat dalam kes ini, so saya pun tak boleh buat komen apa yang telah berlaku di peringkat tempatan. Tetapi mungkin ada satu atau dua kes sebegini, tapi it's not across the whole league. It's not a league-wide problem. Untuk kontrak tahun depan, kita tahu musim kita bermula sedikit lewat dan akan berakhir juga pada
lanjutan selepas bulan Disember ke bulan 4 tahun 2025 dan ada penambahan waktu kontrak selepas Disember 2024. MFL bekerjasama dengan PFAM untuk memastikan kesediaan satu guideline. Guideline ini boleh diterap oleh pasukan untuk memastikan dia tidak berlanggar dan bercanggah dengan union pemain. Okay. Ya, di sini PFAM sendiri bersetuju dengan apa yang akan dikeluarkan oleh MFL untuk itu menjadi garis panduan kepada pasukan dan pemain. Okey, mention about next year. Agak-agak bila start Datuk sebab Piala Asia baru ketiga start April. Ada apa orang-orang mengatakan yalah nak pemain-pemain tu bermain di Piala Asia baru ketiga tu. Betul. Banyak pertimbangan dan kadang-kadang di luar sana hanya kata kita kena tetapkan satu tarikh. Tidak begitu. Dalam MFL kita perlu juga mengambil pandangan dan juga mendapat sedikit maklumat yang akan memastikan persediaan semua pemain tidak terjejas menghadapi liga musim yang panjang. Di sini kita tahu walaupun liga kita berakhir, tugas pasukan kebangsaan tidak, ya, dan pemain-pemain yang sudah bermain satu musim yang panjang tidak akan berehat sehingga habis Piala AFC atau Asian Cup kita. Dan itu berakhir pada bulan 1 atau bulan 2. Ya. Selepas itu pasukan Sabah sudah bertanding dalam knockout stage Piala AFC. Dan tidak lama selepas itu bulan Mac juga ada National Team Call Up lagi sekali. Ya, betul. Dalam National Team Call Up tu pada penghujungnya kita sudah masuk bulan puasa. Dan pada permulaan bulan April ada juga hari raya. Yeah. Dan juga Piala Asia bawah 23. So semua pertimbangan ini perlu diambil oleh MFL untuk mendapat pandangan bukan saja daripada pasukan, daripada coach, daripada FM juga untuk persediaan pasukan kita. Kita tak nak penjadualan kita menjadi teori kepada injury kepada player, ketidaksediaan pasukan dan pemain, dan itu menjadi soalan balik kepada MFL. Hari ini kita tentukan tarikh tetapi besok kita kena menjawab pasal injury. Betul. Ya, so walaupun pasukan hendak tahu dan ini juga berlaku musim lalu, pada penghujung musim kita mengambil dalam masa seminggu untuk memastikan tarikh musim baru akan dikeluarkan. So musim baru dan juga transfer dates untuk musim baru akan dikeluarkan pada waktu yang sama. So within the next 5 to 6 days, I believe we will complete this study and get all the different opinions of teams. Sebab sebelum ni kita tak tahu siapa akan sampai ke knockout stage AFC, JDT, Terengganu dan Sabah memang dalam that group stage. Yep. Dan kita sudah sampai ke penghujung liga dan kita tahu keadaan atau the runway untuk kita untuk ke musim hadapan. So kita ada maklumat yang mencukupi sekarang untuk mendapat pandangan daripada pihak-pihak yang perlu kita rujuk. Yalah, pelonan pun baru habis beberapa hari lepas. Semalam. Jadi jelas seminggu tu akan keluar lah. Jadi pasukan perlu sabar. Thank you Datuk for your time. Happy New Year and happy holiday Datuk. Merry Christmas. Merry Christmas. And itu dia segmen pemain eksklusif bersama Datuk Stuart Ramalingam.